Bonjour, vous allez bien? Bon, maintenant nous allons continuer la discussion sur la matière de leçon 15 avec le titre Parisien, qui êtes-vous? Silahkan dibuka terlebih dahulu materinya pada taksi 2 à la page 22. Bon, seperti biasa, comme d'habitude, vous devez lire le document et ensuite vous devez répondre les questions qui ont la relation avec le document. Silakan dibaca, dipahami dengan baik teks yang ada di atas dan lanjutkan dengan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Parce que c'est l'activité de cours de la compréhension écrite. Parisien, qui êtes-vous? Après Montmartre, Tapage, je propose ce mois-ci le portrait de 3 habitants d'un autre quartier de Paris, Belleville. Gina, boulevard de Belleville, vous verrez certainement une petite femme aux cheveux gris qui parle à ses amis ou à sa chienne, Capucine. Dans le quartier, tout le monde l'appelle Gigi. Née en Italie en 1927, cette femme de ménage à la retraite est arrivée à Belleville après la guerre. Elle a un fils qui vit maintenant à Strasbourg avec 600 € de retraite par mois. Gigi habite aujourd'hui dans un petit studio de 25 mètres carrés, rue de Pressoir. Ce n'est pas très grand, mais ça me va. Faré. En 1962, les parents de Faré ont quitté Alger et sont arrivés dans le 20e arrondissement de Paris. C'est dans ce quartier que celui-ci est né et qu'il habite avec ses parents et ses sœurs, Monia et Zora. À 25 ans, Faré est mécanicien dans un garage rue de Ménilmontant avec 1038 € par mois. Il ne peut pas encore avoir son appartement ou acheter une moto, sa passion. Armelle, aujourd'hui cette mère de 2 garçons de 15 et 17 ans, divorcée, cherche du travail. J'ai 45 ans et pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire? Au chômage, elle gagne 795 € par mois qu'elle utilise d'abord pour payer le loyer de son appartement et ensuite pour ses fils, Michael et Kevin. Et pour elle, vous savez, mon plaisir, c'est de rester chez moi tranquille. Ça ne coûte pas cher, ça. Voilà, c'est le portrait de 3 personnes qui habitent à Belleville. Ya, itu adalah portrait atau gambaran dari 3 warga Belleville, ya, yang tentunya tinggal di Belleville. Maintenant, vous devez répondre les questions ci-dessous. Ce sont, voilà, le numéro 1, qui est qui? Siapa itu siapa ya? Siapa adalah siapa? Pour écrire l'article ci-dessous, le journaliste a interviewé 3 personnes. À partir des réponses du tableau, retrouvez les 6 questions manquantes. Jadi petunjuknya adalah melalui berdasarkan dokumen di atas,
tugas kalian adalah menemukan kembali atau menyusun kalimat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada pada kolom di bawah ini. Ya, di sana sudah ada kolom dengan judul question, person 1, person 2, person 3. Tentunya person 1 ini adalah Gigi ya, yaitu nama lengkapnya Gina. Lalu yang kedua sudah ada tulisannya Fare dan yang ketiga adalah Armel. Alors, comment vous rédigez une question, la question pour ces réponses? Bagaimana kalimat pertanyaannya yang tepat untuk jawaban yang ada di tabel nomor 2. Jadi selain menyusun pertanyaannya, kalian juga harus menemukan jawabannya pada kolom yang kosong. Nah, dari bagaimana menentukan pertanyaan yang tepat? Ya, lihatlah jawaban yang sudah ada pada kolom yang terisi. Di sini jawabannya sudah ada berbentuk nama seseorang ya. Jadi kira-kira pertanyaan yang tepat untuk menghasilkan jawaban berupa nama itu apa biasanya kalau dalam bahasa Prancis. Nomor 2 sudah ada jawaban 45. Nomor 3 sudah ada pertanyaan où êtes-vous né? Lalu nomor bagian 4, opsi 4, opsi D, sudah ada jawaban dans un studio seul. Opsi E, célibataire, jawabannya. Lalu opsi F, sudah ada 795 € par mois. Lalu yang berikutnya sudah ada pertanyaannya ya. Qu'aimez-vous faire dans la vie? Kira-kira jawaban apa yang dikemukakan oleh si Gigi, Fare, dan Armel. Lalu yang terakhir sudah ada jawabannya à la retraite. Ini mudah berdasarkan bacaan yang ada di atas, baik dari sudut pandang Gigi, Fare, dan Armel di sebelahnya. Silahkan tentukan pertanyaan pada kolom yang kosong berdasarkan contoh jawaban yang sudah ada pada kolom masing-masing. Kalau pertanyaannya sudah ada, maka tentukan jawabannya. Ya, jawabannya itu seperti apa? Silahkan temukan jawabannya dengan baik. Yang sweet, kita lihat untuk pertanyaan yang kedua ya. Gina, Fare, atau Armel. Nomor 1. De quelle personne il s'agit ya. Coba tentukan kira-kira ketiga opsi ini. Masing-masing opsi ini menggambarkan siapa, apakah Gina, Fare, atau Armel. Yang pertama sudah ada l'argent qu'elle gagne, elle l'utilise pour payer son loyer et pour ses fils. Opsi B, yang kedua, 1B, c'est une personne qui aime parler aux autres. Yang C, le pays que ses parents ont quitté est au nord de l'Afrique. Nah, pahami lebih dulu ketiga pernyataan ini, lalu sambungkan dan hubungkan dengan dokumen yang di atas untuk memperoleh jawaban kira-kira A ini menggambarkan siapa, B ini siapa, dan C juga siapa. Ya, silahkan temukan jawabannya. Oke, bon. Suivant, on continue. Berikutnya sudah ada entraînez-vous, reportage à Belleville, tetapi karena yang kita fokuskan adalah compréhension écrite, memperoleh informasi dari satu dokumen,
Maka entraînez-vous tidak perlu kita kerjakan. Nanti akan digantikan dengan kuis sehari-hari ya. Perhatikan terlebih dahulu kolom gramer yang ada di sebelah kanan. Kolom gramer ini tentunya berhubungan dengan bacaan yang ada di sebelahnya tadi ya, di mana untuk menggunakan di sana sudah ada pronom relatif qui dan ke, juga pronom demonstratif, bisa dilihat berdasarkan contoh yang ada ya. Qui ini menggantikan seseorang atau satu hal, sedangkan ke menggantikan baik qui dan ke ini sama-sama menggantikan atau sebagai pronom relatif. Maksudnya kata ganti ya, kata ganti relatif yang menggantikan satu orang maupun sesuatu, satu hal ya. Contohnya bisa dilihat di bawah. Ini juga sekaligus sebagai pembeda antara qui dan ke. Qui ini untuk menggantikan sujet ya. Lihat, sudah bercetak tebal di sana, sedangkan ke untuk menggantikan objek. Contoh khususnya adalah untuk menggantikan COD. Nah ya, sebelumnya seharusnya kalian sudah mempelajari apa itu COD dan COI. Tapi karena kita bukan fokus ke grammar, maka cukup sekedar pengetahuan saja. Untuk penggunaan qui bisa dilihat pada contoh elle a un fils dan il vit à Strasbourg. Dia mempunyai seorang putra dan begini. Dia perempuan maksudnya mempunyai seorang putra dan putranya ini il ditandai dengan il ya, tinggal di Strasbourg. Maka untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan kalimat, digunakanlah qui menjadi seperti ini. Elle a un fils qui vit à Strasbourg. Dia mempunyai seorang putra yang tinggal di Strasbourg. Jadi lebih mudah ya. Hanya ditambahkan kata yang saja. Jadi qui ini berfungsi untuk jadi qui ini berfungsi untuk menggantikan sujet il. Lihat ya, il-nya hilang dan dimasukkanlah qui, digantikanlah dengan qui. Dia mempunyai seorang anak yang tinggal di Strasbourg kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sedangkan ke ini kita lihat contoh kalimatnya. Algérie est un pays. Algeria adalah sebuah negara. Je ne connais pas ce pays. Saya tidak kenal negara itu. Maka tugas ke di sana adalah menerangkan objeknya. Kira-kira apa yang menjadi objek dari kedua kalimat ini? Yang menjadi objek adalah negara ya, karena di kalimat pertama yang ditekankan adalah negara, begitu juga dengan kalimat kedua. Algeria adalah sebuah negara, tetapi saya tidak kenal negara itu. Lagi-lagi yang disebutkan pada kalimat kedua kalimat tersebut adalah negara. Maka negara tersebut tidak perlu ditulis ulang dengan digantikan menggunakan pronom ke ya. Contohnya di sini, l'Algérie est un pays que je ne connais pas. Algeria adalah sebuah negara yang saya tidak kenal. Ya, seperti itu dalam bahasa Indonesia. Perbedaan lainnya yang terlihat adalah setelah menggunakan qui akan dilanjutkan dengan konjugasi verba. Sedangkan setelah penggunaan ke akan dilanjutkan dengan sebuah pronom sujet ya. Atau mungkin selain pronom sujet ada sujet lainnya yang jelas tidak langsung menggunakan konjugasi verba. Nah, itu adalah perbedaan di antara qui dan ke. Hanya sekilasnya saja. Keterangan di bawahnya yang perlu kalian ketahui adalah ketika
hanya ke, bukan ki, tidak berlaku untuk ki. Ketika ke bertemu dengan huruf vokal, maka akan menjadi Q apostrof ya. Lihat contohnya, elle a un fils qu'elle adore ya. Dia mempunyai seorang putra yang dia sayangi. Ya, maka ke-nya hilang, e-nya diganti menjadi apostrof. Ingat, hanya berlaku untuk ki. Lalu bagaimana kalau ki hanya berlaku untuk ke ya, pardon. Lalu bagaimana kalau ki yang bertemu huruf vokal? Tidak apa-apa, malah jangan sampai dihilangkan dan diganti menjadi apostrof. Voilà. Et ensuite, les pronoms démonstratifs ya. Sudah ada contohnya di sana, ada celui-ci, ceci, celle-ci, celle-ci. Ini untuk menunjukkan ya, menjadi penunjuk ya. Demo, seperti halnya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada demo masak ya, seperti itu. Jadi menunjukkan, show ya, to show. Contohnya di sana ada elle habite dans un studio mais celui-ci n'est pas très grand. Ya, celui-ci di sana karena judulnya pronom, jadi berfungsi masih untuk menggantikan kata yang sudah diterangkan sebelumnya untuk menghindari pengulangan ya. Elle habite dans un studio, dia tinggal di sebuah kos-kosan, tetapi kos-kosannya ini tidak terlalu besar ya. Maka daripada diulangi lagi kata studionya, lebih baik diganti dengan pronom demonstratif. Tentunya dilakukan penyesuaian untuk kata benda qui a le genre masculin singulier ou bien féminin singulier et pluriel ya. Bahkan plurielnya juga memiliki penyesuaian. Pluriel untuk maskulin menjadi si dan pluriel untuk feminin menjadi celle-ci. Dans une situation en face à face, on peut utiliser celui-ci ou celui-là pour marquer le choix. On va quelle boulangerie, celle-ci ou celle-là. Jadi seperti biasa ketika melakukan kegiatan berbicara itu pasti akan ada pengecualian ya, tidak harus terfokus pada gramernya. Jadi kalau sudah berbicara kita tidak perlu mengingat-ingat apakah ini termasuk singulier, apakah ini termasuk pluriel, apakah ini termasuk maskulin, feminin, tidak perlu ya, hanya untuk production oral atau kegiatan berbicara. Biasanya pada saat berbicara untuk menunjuk ini dan itu tinggal menggunakan celle-ci atau celle-là, celui-ci atau celui-là ya, seperti itu. Tapi tetap saja sebagai pembelajar bahasa Prancis kita harus mengetahui dengan baik, memahami dengan baik setiap pronom demonstratif. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada leçon 6 dengan judul question de mode. Voilà, il n'y a pas de texte ya, tidak ada teks di sana, yang ada hanya les images de chaussures, hanya ada gambaran mengenai sepatu ya. Kira-kira maksudnya seperti apa? Boleh dilihat pada keterangan di sebelahnya. Être ouvert sur le monde, c'est comprendre les différences de points de vue. Jadi maksudnya adalah ini sebuah iklan ya. Sepertinya ini sebuah iklan. Ini tugas kalian untuk menebak kira-kira termasuk ke dalam jenis apakah dokumen ini. Ya, jadi sepertinya ini memang iklan sepatu, jenis-jenis sepatu yang disesuaikan dengan penggunanya. Apakah pada pagi hari menggunakan seperti ini,
lalu sore hari menggunakan sepatu kets ya. Di sana juga sudah ada petunjuknya berdasarkan beberapa sudut pandang ya. Apakah sepatu seperti ini cool, yang ini tidak cool. Jadi seperti itu ya. Lalu kita lihat pada pertanyaan berikutnya. La première double phrase, observer les publicités ci-dessous. Ya, seperti biasa mengobservasi dokumen yang ada di atasnya, mengobservasi iklan yang ada di atas. Yang pertama, imaginez les vêtements des personnes qui portent ces chaussures. Silahkan imajinasikan seperti apa sih kira-kira gambaran pakaian orang-orang yang mengenakan sepatu seperti yang ada di atas ya, kira-kira orang yang pakai sepatu ini seperti apa ya, berarti il y a seulement quatre types de chaussures ya. Yang pertama ada sepatu, saya juga tidak tahu ini seperti apa ya, sepatu hak mungkin ya, stiletto mungkin, sepatu kets, sepatu boots, dan sandal jepit. Bahkan ini bukan termasuk sepatu ya, mais c'est pas grave, vous devez observer tous ces chaussures. Kira-kira pakaian yang dikenakan oleh keempat orang ini seperti apa ya, silahkan diimajinasikan. Voilà, et ensuite, B, choisissez un adjectif pour décrire leur style ya. Silahkan pilih salah satu adjektif dari 5 adjektif yang ada di bawah ini untuk menggambarkan stil, gaya dari keempat orang ini ya, seperti apa yang tepat untuk mewakili gambaran dari sepatu-sepatu yang ada di sini atau gaya dari keempat orang ini ya. Jadi kalian harus menuliskan jawaban. Untuk yang pertama adalah menggambarkan pakaiannya seperti apa dan menentukan kata sifat yang tepat untuk mewakili gaya dari sepatu-sepatu ini, oke? Bon, yang kedua, le deuxième, lisez le slogan de la publicité et le nom de la marque, puis répondez aux questions. Jadi di sini kan sudah ada slogan ya, silahkan dibaca, dipahami maksudnya seperti apa, dan juga sudah ada nama dari mereknya. Sudah ada mereknya di sini ya. Lalu jawablah kedua pertanyaan ini. Que signifie le slogan? Kira-kira slogan ini mendefinisikan apa ya? Diartikan seperti apa ya? Lalu yang kedua, quelle image cette marque veut-elle donner? Kira-kira, attendez. Kira-kira dari merek ini, slogan ini, apa yang ingin mereka sampaikan ya? Apa sih yang ingin disampaikan ya? Kalau yang pertama ini kan pengertian dari slogan ini apa? Lalu yang kedua, yang ingin disampaikan dari iklan ini apa ya? Kira-kira apa iklannya? Maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama kalian harus tentukan terlebih dahulu definisi dari dalam bahasa Indonesianya ini seperti apa ya. Lalu maksud dari pesan ini apa. Nah, itulah untuk menentukan jawaban nomor 2. Bon. On continue. Di sini juga
Sama seperti halnya latihan yang terdapat pada halaman berikutnya setelah kita membahas satu dokumen. Ini akan berkaitan dengan grammaire. Jadi kita hanya fokuskan pada kolom yang ada di sini untuk mengetahui, mengenal penggunaan grammaire yang digunakan pada dokumen sebelumnya. Yang pertama adalah place de l'adjectif. Ini adalah penempatan kata sifat. Seperti yang kita ketahui, dalam menempatkan kata sifat, meletakkan kata sifat itu pasti akan dihubungkan dengan pronom sujet-nya, dihubungkan dengan gendernya, apakah est-ce que c'est masculin ou féminin, ya. Kita lihat contoh kalimatnya di sini. En français, l'adjectif est placé en général après le nom, les habitudes, vestimentaires. Oh ya, saya lupa ini ada titik ya. Jadi maksudnya biasanya dalam bahasa Prancis itu kata sifat diletakkan setelah kata benda. Contohnya seperti yang ada di sini, les habitudes vestimentaires. Kebiasaan berpakaian, yang mana adjektifnya tentunya yang bercetak tebal ya, vestimentaire. Lihat, di sana juga ada penyesuaian selain diletakkan setelah kata benda. Karena kata bendanya ini adalah pluriel, maka adjektifnya juga pluriel, ditandai dengan adanya huruf S di akhir huruf. L'adjectif de couleur ou de nationalité est toujours placé après le nom. Sama halnya seperti adjektif pada umumnya, adjektif couleur, warna, dan adjektif de nationalité, adjektif yang menyatakan kewarganegaraan, juga diletakkan setelah kata benda. Contohnya ada un pull bleu, un magazine français. Ini sudah, saya kira sudah khatam ya, untuk kita susun kalimatnya ketika menggunakan kata sifat. Certains adjectifs, beau, joli, jeune, vieux, petit, grand, gros, mauvais, sont placés en général avant le nom, ya. Beberapa adjektif mungkin kalau kita lihat di sini yang berkaitan dengan kualitas ya, kualitas apakah dia tampan, cantik, muda, tua, kecil, besar, gendut, jelek, dan sebagainya yang berhubungan dengan kualitas itu rata-rata diletakkan sebelum kata benda atau di depan kata benda ya. Kalau tadi kan dua contoh di atas diletakkan setelah kata benda, yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan kualitas ya, sebagian besar diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, un joli tatouage dan une grande enquête. Voilà ya, sudah terlihat di sana. Berikutnya adalah pronom demonstratif yang kedua, partie de. Halaman sebelumnya kita sudah membahas pronom demonstratif partie 1, bagian pertama. Yang kedua ini ada celui, celle, ce qui, celui, celle, ce que. Coba kita lihat partie 1-nya seperti apa. Hanya ditambahkan dengan si ya. Lalu partie 2 tidak ada si, melainkan qui. Contohnya ya, ada il y a ceux et celles qui portent des vêtements classiques. Terdapat ini karena merupakan pronom, sudah pasti ada pembahasan sebelum, ada pembahasan sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya itu pasti akan ada kata benda atau subjek yang dibahas ya. Maka setelahnya digantikan dengan pronom demonstratif. Ini akan dikaitkan dengan dokumen yang sebelahnya tadi ya. Terdapat pria-pria dan wanita-wanita yang menggunakan, yang memakai pakaian klasik. Nah, ya jadi se dan sel ini menggantikan pria-pria dan wanita-wanita. Karena memang pada foto di iklan tersebut kan ada yang menggunakan stiletto, ada juga yang menggunakan cats. Kan tidak mungkin pria menggunakan stiletto ya.
Lalu yang kedua ada C, celui qui je préfère. Ini menggantikan sepul ya. Nah, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah ini loh, pul ini yang aku suka. C, celui, ini loh yang aku suka. Pada intinya sama untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan penunjuk ya, untuk menunjuk. Nah, itulah ya. Perbedaannya hanya pada si dan ki setelah pronom demonstratif. Pronom demonstratif yang pertama menggunakan si, yang kedua menggunakan ki ya. Bon, berikutnya c'est à vous de faire le devoir. C'est pas le devoir. En fait, comment dire? Ini adalah latihan ya. Sembari kalian mempelajari video pembelajaran ini, sembari kalian mengerjakan perintah yang sudah saya berikan dari halaman sebelumnya. Yang pertama yang sudah kalian punya adalah menjawab découvrez un, de, dan de yang ini ya. Jadi sudah ada 3, 1, 1, 1, 2, dan 2, 1. Lalu yang berikutnya ada découvrez 1, 1, dan 1, 2. Sudah ada 5 ya. Ini harus langsung dikerjakan. Pour le final ya, tugas final yang harus dilakukan adalah bagian ini. Kalian diharuskan untuk melakukan wawancara kepada salah satu teman sekelas mengenai data diri, selera, dan kebiasaan berpakaian. Tentunya kebiasaan berpakaian ini termasuk di dalamnya penggunaan sepatu favorit ya. Karena kita masih pandemi, voilà, vous pouvez interviewer votre famille ou bien votre ami di sekitar rumah ya, silahkan pilih saja salah satu. Le premier que vous devez faire c'est interviewer en faisant la présentation ya. Silahkan dipresentasikan narasumber tersebut, data dirinya seperti apa, selera ini berkaitan dengan hobi, kegiatan yang disukai, hal-hal yang disukai dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan berpakaian yang tentunya dihubungkan dengan iklan sepatu ini ya. Coba lihat, apakah penggunaan sepatu favorit itu seperti apa, lalu pakaian yang biasa digunakan itu seperti apa tipe-tipenya. Bisa juga untuk menentukan pertanyaan yang berhubungan dengan kebiasaan berpakaian adalah pada kolom komunike yang ada di sini ya. Ini bisa digunakan untuk menambah daftar pertanyaan. Voilà, c'est la matière, c'est la discussion avec l'explication de chaque matière à la 3e séance. Donc, à la semaine prochaine.